Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Miss Syarifah Sari dan rakan-rakan yang dikasihi. Kami dari kumpulan 5 yaitu terdiri daripada sahabat saya, Akila Syahira binti Abdullah, Britney Ronald, saya Farisha Nabila binti Sylvester, Iza Izati binti Mazlan, Leona Lindsay Linus dan Sharon Ani anak Elin. Kami akan membentangkan bab 7 yang bertajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penggerak Kesepaduan Nasional di Malaysia. Berikut merupakan senarai isi kandungan yang terdapat di dalam pembentangan ini. Yang pertama adalah evolusi dan pengobalan teknologi. Yang kedua, hubungan manusia dan ICT. Yang ketiga, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Seterusnya, ICT pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang terakhir adalah isu semasa ICT. Pembinaan Kesepaduan Nasional sekaligus peradaban majmuk Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology iaitu ICT, terjelma dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi tapak digital, iaitu telah menular dalam selap lapisan masyarakat dan generasi termasuk di Malaysia. Dari satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak, ICT boleh jadi kawan dan jadi lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berluasannya fake news melalui media sosial seperti Facebook, adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros dan cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan. Setelah mengikuti kursus ini, pelajar dapat menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, membincangkan etika peradaban dalam penggunaan ICT, dan menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Senarai berikut merupakan impak penglobalan teknologi pada masa kini. Yang pertama adalah impak penglobalan teknologi dalam sektor pertanian dan makanan. Dengan adanya teknologi yang canggih, kos operasi dan tenaga buruh dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan hasil pendapatan dalam pertanian. Pembukaan ladang pertanian menjadi mudah dan cepat. Seterusnya, makanan dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak, mudah dan cepat. Yang kedua, impak penglobalan teknologi dalam sektor pembinaan membolehkan tempoh singkat pemaju dalam menyiapkan dan melengkapkan projek. Produk dan kualiti pembinaan yang lebih baik melalui jentera, peralatan dan bahan yang digunakan. Bukan itu sahaja, masa dan kos juga dapat dijimatkan. Seterusnya, impak penglobalan teknologi dalam sektor pengangkutan. Pengangkutan awam menjadi sistem utama yang menggerakkan manusia dalam kehidupan seharian, sekaligus sistem pengangkutan yang sistematik dan tersusun, mudah akses, seterusnya memberikan keselesaan kepada penduduk untuk bergerak ke tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Selain itu, impak penglobalan teknologi dalam sektor teknologi maklumat. Teknologi maklumat memudahkan golongan belia dalam pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana apabila wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini, ia akan memudahkan lagi golongan belia dalam mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan memudahkan untuk mengetahui keadaan dunia sekarang ataupun isu semasa semada melalui berita harian online, sinar harian dan sebagainya. Ini akan mengembangkan lagi minda golongan belia apabila mereka cenderung ke arah kerajinan dalam mengakses sesuatu isu yang penting. Yang kelima, proses globalisasi telah mendorong pembangunan teknologi komunikasi dan media dengan pesat.
dan membawa banyak perubahan dan kesan kepada masyarakat. Pada hari ini, penggunaan dan adaptasi teknologi komunikasi dan media telah diterima pakai secara meluas oleh belia yang menyadari manfaatnya. Hanya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain sudah mampu untuk membantu belia dalam mempromosikan dan menjalankan perniagaan atas talian. Teknologi telah mempengaruhi kehidupan belia zaman ini karena mampu melahirkan usahawan muda melalui perniagaan dalam internet. Dan yang terakhir sekali adalah kecerdasan buatan, iaitu artificial intelligence, merupakan kecerdasan dimiliki dan ditunjukkan suatu sistem dan mesin jentera yang mampu melakukan tugas dan fungsi sama seperti pemikiran manusia. Kemampuan AI ini digunakan secara meluas di bidang-bidang seperti pemprosesan maklumat, permainan komputer, keselamatan negara, perdagangan elektronik dan sistem diagnosis. Bukan itu sahaja, Internet benda ataupun Internet of Things adalah digunakan di dalam kenderaan, perkakasan rumah dan barang fizikal lain yang menggunakan alatan elektronik dan sensor untuk menjadikan alatan tersebut berhubung serta bertukar data. ICT telah menjadi pemangkin untuk membuatkan proses globalisasi bertambah pantas. Internet dan kemajuan teknologi komunikasi yang lain telah melahirkan dunia maya untuk manusia terus berinteraksi di samping dunia nyata. Komputer, internet dan smartphone dicipta semakin hari semakin canggih, membolehkan semua manusia di muka bumi berkomunikasi tanpa sempadan. Dalam konteks interaksi sosial, akibat dari kemajuan ICT ini telah mewujudkan satu bentuk komunikasi yang baru, iaitu dipanggil media sosial. Sosial media adalah suatu media untuk interaksi sosial sebagai superset melampaui komunikasi sosial. Laman jaringan sosial digunakan dengan meluas oleh pelbagai kumpulan pengguna seperti ahli akademik, ahli politik, organisasi korporat, agensi kerajaan, pelajar dan sebagainya. Mereka menggunakan media sosial untuk pelbagai tujuan seperti perniagaan, pengajaran dan pembelajaran, ideologi politik, komunikasi, perhubungan awam dan alat periklanan. Jenis sosial media yang popular digunakan adalah seperti Facebook, Instagram, Twitter, email, blog, TikTok, SMS dan sebagainya. Pada waktu ini, seseorang yang sedang berada di luar negara misalnya, mampu berkomunikasi secara real time ataupun bersemuka dengan seseorang di Kuala Lumpur menggunakan Skype yang juga merupakan salah satu jenis sosial media. Bahagian pertama Rukun Negara 31 Ogos 1970 iaitu kemerdekaan ke-13 membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Keempat, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Kelima, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Tidak dinafikan, perkembangan ICT di Malaysia merupakan satu bentuk transformasi teknologi yang banyak membawa kepada perubahan gaya hidup. Kini, masyarakat dunia dirasakan semakin sempit kerana apa yang berlaku dapat diketahui oleh setiap pelosok dunia dalam beberapa saat sahaja. Masyarakat Malaysia juga turut tidak ketinggalan di dalam merasai ledakan perkembangan teknologi maklumat ini. Jika diimbau perkembangan ICT di Malaysia, pelaksanaan secara berskala besar sudah mula dilaksanakan seawal era 80-an menerusi rancangan Malaysia ke-5. Daripada tahun 1986 hingga 1990, unit perancangan ekonomi ke-12, di sepanjang tempoh tersebut
Kerajaan Malaysia telah mula memberikan keutamaan kepada bidang ICT, terutama menyediakan infrastruktur di kawasan bandar yang fokus kepada sektor ekonomi dan seterusnya ke kawasan luar bandar. Langkah untuk membangunkan ICT ke segenap pelosok negara diteruskan dengan lebih baik di Rancangan Malaysia ke-8 yang bermula pada tahun 2001. Usaha terus diperhebat dalam menyediakan landasan yang lebih kukuh bagi membolehkan negara beralih ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Pelaburan yang besar telah dibuat dan penekanan yang lebih diberikan kepada usaha meningkatkan tahap penggunaan ICT dalam pelbagai sektor ekonomi antara kawasan bandar dengan luar bandar serta di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Inisiatif yang diambil ini diteruskan pada Rancangan Malaysia ke-9 yang bermula pada tahun 2016. Kerajaan meningkatkan prasarana yang lebih lengkap dan canggih untuk mendapat perkhidmatan dan kemudahan ICT yang lebih menyeluruh. Kepentingan Malaysia dalam mengaplikasikan ICT di dalam pembangunan negara adalah didorong oleh peranan Malaysia sebagai sebuah negara yang membangun dengan berpaksikan sektor ekonomi menerusi perdagangan bebas bersama negara serantau seperti ASEAN. Perkembangan internet di Malaysia bermula pada tahun 1983 apabila netizen Malaysia yang pertama iaitu Dr. Mohamed Awang Lah, salah seorang ahli lembaga pengarah OUM, memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Malaya. Pada ketika itu, beliau merupakan ahli akademik Fakulti Elektronik di Universiti Malaya. Dr. Mohamed Awang Lah telah membuat hubungan internet yang sama di akhir tahun 1984 ketika beliau ditempatkan di MIMOS, iaitu Malaysian Institute of Microelectronic System. Penubuhan MIMOS oleh kerajaan menyediakan peluang kepada warga Malaysia yang cerdik IT untuk menghasilkan hubungan internet yang lebih baik. Pada tahun 1989, rangkaian komputer Malaysia iaitu RANCOMS dengan kemudahan sambungan antarabangsa telah ditubuhkan oleh Dr. Mohamed Awang Lah. Universiti tempatan merupakan pengguna RANCOM pada peringkat awal. Ianya terus berkembang dengan sokongan dan perhatian dari pihak swasta. Projek RANCOM bukan sahaja memberi pengalaman dari segi pembangunan teknologi, malah ia juga mendedahkan beberapa kelemahan, kekurangan dan juga potensi penggunaan teknologi rangkaian komunikasi. Berdasarkan kepada pengalaman, program jaring iaitu Joint Advanced Integrated Networking telah dilancarkan pada tahun 1991 yang bertujuan untuk membangunkan rangkaian komunikasi negara secara bersepadu dan lebih menyeluruh. Pada tahun 1994 iaitu bulan Jun, jaring bergerak dengan lebih cemerlang lagi. Nod jaring pada masa tersebut ditempatkan di 16 buah bandar utama di Malaysia iaitu di Damansara, Petaling Jaya, Shah Alam, Bangi, Melaka, Seri Gading, Johor Bahru, Ipoh, Pulau Pinang, Alor, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota Baharu, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur. Bagi menampung pengguna yang semakin meningkat dan semakin memerlukan perkhidmatan terbaik, maka pada 1 November 1966, Telekom Malaysia Berhad telah memulakan perkhidmatan TMNet sebagai pembekal perkhidmatan internet ISP, iaitu Malaysia telah mendapat lesen daripada pihak kerajaan. Penggunaan internet terus berkembang dengan pesat sebagai media komunikasi multimedia utama di dunia. Cabaran utama kita semua ialah untuk menyediakan masyarakat Malaysia agar sentiasa bersedia menggunakan teknologi internet sepenuhnya di samping mengenali batasannya. Seterusnya saya akan membincangkan 4 era evolusi komunikasi. Everett M. Rogers telah mengkategorikan perkembangan ICT kepada 4 era utama, iaitu era tulisan, era cetak, era telekomunikasi dan era interaktif. Era yang pertama ialah era tulisan.
Era tulisan ini merupakan era komunikasi pertama yang terjadi pada 1041 sebelum Masehi. Terdapat juga beberapa bukti dari era tulisan ini sebagai lukisan-lukisan tangan seperti di gua dan arca-arca. Kedua, era cetak. Era cetak wujud apabila mesin cetak telah dicipta oleh Johannes Gutenberg. Negara Cina telah berjaya mencipta kertas dan mesin cetak jerai yang digunakan sehingga masa kini. Ketiga, era telekomunikasi. Era ini memudahkan manusia berkomunikasi dalam keadaan jarak jauh. Antara ciptaan-ciptaan yang wujud adalah telepon, radio, televisyen, dan lain-lain. Dalam kehidupan sekarang, telekomunikasi sangat memainkan peranan yang penting dalam urusan komunikasi kita, dan telekomunikasi merupakan penyumbang besar dalam kemajuan ICT yang kita nikmati sekarang. Keempat, era interaktif. Era ini merupakan era yang mempunyai interaksi dan feedback yang terjalin antara pengguna teknologi dengan teknologi yang digunakan, kerana orang ramai perlu aktif untuk mendapat dan memilih maklumat-maklumat yang diperlukan. Hal ini kerana terdapat banyak sumber maklumat dalam pelbagai bentuk yang digunakan. Teknologi membolehkan integrasi pelbagai media dan menghasilkan media yang mempunyai kepelbagaian fungsi. Contohnya virtual assistant pada smartphone. Kesimpulannya, keempat-empat era ini bukanlah sesuatu yang membahagikan masa perkembangan ICT secara muktamad, kerana kemunculan era baru sebenarnya tidak menghapuskan era-era sebelumnya. Sudah jelas lagi bersulur, pada masa kini pun kita masih menulis, mesin cetak pun masih digunakan, dan alat telekomunikasi juga masih kita perlukan dalam aktiviti seharian kita. Jadi inilah secara umumnya berkaitan 4 era evolusi komunikasi ICT oleh Everett M. Rogers. Selain itu, saya akan membincangkan tentang model komunikasi. Seperti yang kita lihat dalam slide, terdapat 3 model komunikasi yang diutarakan oleh para sarjana. Yang pertama Aristotle, kedua Scrams, dan ketiga adalah Shannon. Dapat diperhatikan bahawa ketiga-tiga model ini mempunyai persamaan, iaitu terdapat 4 elemen utama dalam komunikasi, iaitu pertama sekali speaker, iaitu penyampai merupakan individu yang menunjukkan perlakuan berkomunikasi sama ada lisan atau bukan lisan. Elemen kedua adalah speech, iaitu maklumat yang disampaikan oleh speaker. Seterusnya ketiga adalah audience, iaitu pendengar atau penerima maklumat tadi. Dan akhir sekali, keempat adalah efek, iaitu kesan atau maklum balas yang ditunjukkan oleh audiens terhadap speech yang disampaikan oleh speaker. Ini merupakan huraian secara umum tentang elemen berkomunikasi. Kita beralih ke etika komunikasi. Untuk tajuk ini, Leona akan bincangkan dengan lebih terperinci dalam subtopik yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Saya akan menerangkan sedikit tentangnya. Oleh itu, dalam berkomunikasi adalah penting untuk menjaga etika berkomunikasi. Yang pertama adalah niat, kedua benar, ketiga amanah, keempat hormat, dan akhir sekali mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Ia sangat penting untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, kerana ia juga boleh memberi impak yang negatif kepada diri kita sendiri atau orang lain. Hal ini kerana sikap tidak menjaga etika boleh meleraikan hubungan sesama manusia. Jadi berhati-hatilah ketika berkomunikasi dengan sesiapa sahaja. Secara umumnya, daripada apa yang telah dibincangkan dalam subtopik yang pertama adalah sangat penting untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan penghayatan. Penghayatan bukan sahaja tentang apa yang kita tahu dan faham, tetapi perlu diamalkan. Seperti yang kita tahu, etika juga berkaitan dengan moral dan akhlak. Seterusnya, peradaban yang berkaitan dengan adab dan tamadun. Budaya pula yang kita tahu di Malaysia memang terkenal dengan tradisi moden dan pasca moden. Di sinilah menuju kepada adat istiadat, budaya pada etnik atau kaum di Malaysia. Moden pada dan pasca moden pula sudah pasti tentang pengaruh budaya-budaya luar yang datang ke dalam Malaysia.
Informasi versus ilmu. Kita tahu bahwa kita perlu ilmu dahulu seperti sekarang. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Ini adalah sangat penting kerana terdapat informasi banyak tetapi tidak dapat dikenal pasti kebenarannya dan ia boleh salah atau palsu. Komunikasi adalah tentang model teknikal yang menghubungkan manusia dan akhir sekali teknologi di mana mengetahui keperluan versus manipulasi. Kita perlu tahu bahwa teknologi merupakan keperluan dalam memudahkan kehidupan kita pada masa kini. Namun, janganlah sampai teknologi memanipulasikan kehidupan kita sehingga mendapat banyak negatif daripada positif. Seterusnya ialah hubungan manusia dan ICT. Pada hakikatnya, Information and Communication Technology ataupun ICT ialah sebahagian daripada kehidupan masyarakat pada masa kini. Hal ini kerana, seperti yang dapat dilihat, ICT ialah antara alat yang dapat mempercepatkan banyak urusan manusia selain dapat memudahkan dan meringankan beban kerja manusia. Selain itu juga, ICT merupakan medium yang boleh membantu komunikasi antara individu menjadi lebih efisien seperti dapat menghubungkan sesiapa pada bila-bila masa, pada setiap masa dan walau di mana sahaja. Seterusnya, ICT ini juga seringkali dilihat sebagai beban kepada seseorang kerana ia boleh menjadi beban kerja ataupun memerlukan seseorang untuk melakukan usaha yang lebih untuk melaksanakan kerja bagi mereka yang tidak dapat menguasai teknologi baru. Selain itu, ICT juga boleh menjadi bebanan hidup kerana tuntutan kerja yang menuntut mereka untuk bekerja selama 24 jam sehingga muncul istilah seperti teknofobia dan juga teknostres. Teknostres ialah keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk mengadaptasi dengan revolusi teknologi yang memberi kesan kepada mental dan fizikal. Manakala teknofobia pula berkaitan dengan ketakutan yang tidak formal dengan perubahan teknologi sains dan juga perubahan secara umum. Selain itu, ICT juga boleh menyebabkan manusia sering berada dalam ketakutan apabila dikejar dengan mudah oleh pihak bank untuk mengutip hutang seperti auto reminder daripada pihak bank untuk melunaskan hutang-hutang, skema dan bully cyber. Seterusnya, ICT ialah sebahagian daripada cara kita untuk menguruskan kehidupan seharian dan merupakan cara manusia bekerja pada setiap hari, seperti membeli dalam talian, membayar bil dan memesan makanan melalui aplikasi seperti Foodpanda dan GrabFood. Jadi, pada hakikatnya, masyarakat sekarang tidak boleh mengelakkan diri daripada menggunakan teknologi pada zaman yang serba canggih pada masa kini. Selain itu, masyarakat perlu melatih diri untuk menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada proses tadbir urus dan pembangunan negara yang berasaskan kepada teknologi baru kerana tidak dapat dinafikan bahawa teknologi ini sangat memudahkan kerana ianya boleh digunakan oleh semua individu pada setiap peringkat umur. ICT kini muncul dalam pelbagai bentuk aplikasi, sosial media dan juga model perniagaan baru. Jadi persoalannya di manakah kita berada? Adakah kita sebagai pengguna biasa, usahawan ICT atau adakah kita ialah mangsa kecanggihan teknologi? Selain itu, revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0, adakah ia menakutkan kita atau adakah ia satu warna kehidupan baru masyarakat? So, dari satu sudut, tidak dapat dinafikan bahawa ICT ialah sebahagian daripada hidup masyarakat sekarang kerana apapun dalam kehidupan sekarang harus menggunakan ICT dalam apa-apa urusan. Namun, ia juga mempunyai banyak kesan-kesan negatif lain seperti terjadinya cyberbully, scammer dan banyak lagi. Seterusnya, kesinambungan daripada slide sebelum ini ialah gambar rajah yang menunjukkan perkembangan revolusi industri. Seperti yang anda ketahui, revolusi industri memiliki 4 tahap perubahan
yang dimulai dari revolusi industri 1.0 yang telah bermula pada tahun 1750 hingga revolusi industri 4.0 yang sedang kita alami pada saat ini. Pada setiap tahap tersebut, terdapat banyak peristiwa-peristiwa sejarah penanda revolusi tersebut telah dimulai. Sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih memerlukan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, haiwan, air, dan angin. Namun pada akhirnya, masa ini menemukan jalan keluarnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus telah menjadi penanda bahwa telah munculnya revolusi industri 1.0. Dengan menjadikan mesin uap sebagai alat untuk memproduksi barang, produktiviti barangan pada masa itu meningkat dengan pesat. Sektor ekonomi juga turut melonjak akibat dari tingginya produktiviti sesuatu barangan. Seterusnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 telah tercetus sebelum terjadinya Perang Dunia yang Pertama apabila telah ditemukan tenaga elektrik. Kemudian ia berkembang kepada penghasilan kereta, kapal terbang, telepon, dan sebagainya. Seterusnya, revolusi industri 3.0. Tenaga manusia pada abad ini mulai berkurang dengan bermulanya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi-teknologi canggih secara digital, seperti mengira rumus formula dan mengatur keuangan telah dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi ketiga ini merupakan antara revolusi yang paling penting karena sistem pembuatan sangat sulit dilakukan oleh manusia dan ia memerlukan tingkat tinggi dalam ketelitian dan juga ketepatan. Akhir sekali, revolusi industri 4.0 yang telah dimulai dari tahun 2000 hingga ke saat ini. Boleh dikatakan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan peningkatan secara besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 4.0 ini, revolusi telah terfokuskan kepada perkembangan dunia digital seperti IoT, yaitu Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical, cloud computing, cognitive computing, dan banyak lagi. Perubahan revolusi ini telah memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek. Tidak lagi terfokus kepada sektor industri, kini ia terfokus kepada semua bidang seperti bidang pekerjaan, pendidikan, hingga ke pola hidup masyarakat sehari-hari. Jadi secara kesimpulannya, revolusi industri 4.0 telah menerapkan digitalisasi untuk seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Seterusnya, subtopik 2.3, etika peradaban dalam penggunaan ICT. Kini, pelbagai etika dan peradaban ICT boleh kita temui dalam internet. Namun apa yang penting ialah bagaimana kita menerjemah ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. Sebagai pengguna ICT, kita perlulah sadar bahwa kita hanya berinteraksi melalui online. Tetapi hendaklah kita tahu dan menitik beratkan peraturan-peraturan penggunaan ICT. Peraturan yang pertama ialah ingat komunikasi sesama manusia. Dalam berkomunikasi melalui ICT, kita secara 100% berkomunikasi dengan manusia. Peraturan yang kedua ialah mengikuti piawai kelakuan online seperti yang Anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Walaupun berkomunikasi melalui online sahaja, kita haruslah berkelakuan seperti di dunia yang nyata. Peraturan ketiga ialah ketahui di mana Anda berada di dunia cyber. Kita seharusnya menghormati ruang maya berkomunikasi. Jika kamu sedang menyiapkan kerja-kerja yang diberikan pada waktu bercuti dan ingin bertanya kepada rekan sekerja kamu telah mengganggu ruang masa mereka untuk berehat atau bersama keluarga pada hari bercuti. Peraturan keempat
ialah menghormati masa orang lain. Masa seseorang itu sangatlah penting dan seharusnya dimanfaatkan. Jika kamu sebagai pengguna ICT berkongsi sesuatu secara tidak berfaedah atau tidak bermanfaat di sosial media, itu telah membazirkan masa pengguna ICT yang lain yang telah membaca atau melihat perkongsian kamu di sosial media. Peraturan kelima, membetulkan niat dan keikhlasan dalam menggunakan ICT dan tujuan-tujuan yang tidak menyalahi syariat dan undang-undang. Peraturan keenam ialah menggunakan ICT untuk tujuan peningkatan dan kecermalangan hidup serta sosial. Peraturan ketujuh, menapis maklumat dan menerima maklumat yang benar dan sahih sahaja. Tidak berkongsi maklumat palsu di sosial media yang boleh mempengaruhi pengguna lain untuk turut berkongsi. Peraturan ke-8, menggunakan ICT untuk memartabatkan agama, bangsa dan tanah air. Kita boleh berkongsi tentang keindahan masyarakat dan negara Malaysia di sosial media untuk mendedahkan tentang kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia dan tempat-tempat menarik kepada negara lain. Peraturan ke-9 ialah menggunakan ICT untuk tujuan berkesanan, pembelajaran dan pemerolehan maklumat. Berkongsi maklumat tentang akademik dan maklumat yang sah di mana boleh membantu pelajar mendapatkan informasi-informasi tambahan sebagai rujukan mereka. Peraturan ke-10, tidak menggunakan dan menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah. Peraturan yang terakhir dan ke-11 ialah elak daripada melakukan plagiat hasil kerja intelek orang lain untuk tujuan diri sendiri tanpa keizinan. Dalam akademik, sebagai pelajar kita sama sekali dilarang untuk melakukan plagiat. Pelajar hanya boleh merujuk sebagai rujukan dan perlulah membuat citation. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberi pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Kewarganegaraan digital memiliki 9 elemen kewarganegaraan digital yang tidak kalah pentingnya untuk kita pahami. Berikut elemen kewarganegaraan digital yang perlu kita pahami dan diperhatikan. Yang pertama ialah akses digital, ianya merujuk kepada keterbukaan dan kesempatan yang diberikan kepada warga negara yang lebih terbuka di dunia digitalisasi, di mana teknologi menawarkan efisiensi yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua ialah perniagaan digital. Perniagaan digital dapat digunakan untuk menjalankan bisnis dan ekonomi, termasuk dalam hal-hal transaksi, jual beli juga dapat dilakukan secara digital secara efektif dan efisien. Yang ketiga ialah komunikasi digital. Digital komunikasi adalah pertukaran informasi secara digital, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Sebagai contoh ialah WhatsApp dengan Facebook. Yang keempat ialah literasi digital. Literasi digital adalah interaksi secara digital yang memanfaatkan teknologi yang sudah ada di saat ini. Adapun tujuan dari literasi digital yaitu penggunaan yang lebih tepat secara sasaran dan penyebaran yang lebih luas. Yang kelima ialah etika digital. Etika digital ialah standar atau aturan yang diterapkan untuk dunia digital yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan tidak menimbulkan konflik
atau kekacauan di dalam masyarakat kita yang luas. Yang keenam ialah undang-undang digital, di mana setiap pengguna media sosial seharusnya sudah mengetahui dan memahami undang-undang digital ini. Diharapkan setelah tahu aturan, maka pengguna digital tahu batasi, aksi, dan gerak-geri langkah mereka pun menjadi lebih berhati-hati lagi. Yang ketujuh ialah hak dan tanggung jawab digital. Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan membuka peluang dan kesempatan besar untuk mengembangkan jaringan mereka secara digital. Namun, janganlah sampai hak mengancam hak-hak orang lain dan jangan sampai merendahkan hak orang lain. Yang ke-8 ialah kesehatan digital. Kehadiran dunia digital tidak hanya sekadar digunakan untuk memperluaskan jaringan sahaja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong hidup lebih sehat. Kehadiran digital yang ada, kita bisa melihat banyak informasi tentang kesehatan dan mendorong kita untuk tetap hidup sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan yang terakhir, yang ke-9 ialah keselamatan digital, di mana data dan informasi yang dibagikan melalui online haruslah dilindungi agar bisa melahirkan keamanan yang dibutuhkan oleh setiap pengguna. Kesemua konsep elemen ini akan diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengetengahkan perilaku baik, penerapan nilai murni, dan kebertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi digital. Seterusnya, subtopik yang keempat ialah ICT, tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Secara umumnya, ICT ini perlu dipelajari dan dipupuk sebagai ejen kesepaduan sosial di mana masyarakat pengguna perlu mendidik diri mereka, keluarga dan juga komuniti mengenai cara mengguna dan mengurus ICT bagi mengukuhkan kesepaduan sosial masyarakat Malaysia. Sebagai contohnya, apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti seperti berikut. Yang pertama, cara bertutur. Kita perlulah menggunakan bahasa yang formal, jelas dan juga teratur walaupun kita berkomunikasi dengan orang yang rapat dengan kita. Selain itu, kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan ketika menulis sesuatu di akaun media sosial milik kita kerana ia mencerminkan peribadi diri kita yang sebenar. Yang kedua, cara berkongsi. Kita perlu mengambil kira apakah implikasi daripada perkongsian kita di media, terutamanya dalam media sosial. Segala perkongsian kita di media sosial haruslah sahih agar tidak mengelirukan banyak pihak. Yang ketiga, cara menasihat. Cara kita menasihati perlulah berhikmah dan juga bertata susila supaya ianya memberikan kesan positif kepada penerima dan si penerima juga boleh menerima nasihat tersebut dengan baik. Yang keempat, cara berdebat. Dalam perdebatan perlulah berasaskan kepada fakta dan solusi yang jelas supaya suasana perdebatan ataupun diskusi tersebut berlaku secara harmoni dan berhemah serta mencapai kata sepakat yang baik. Yang kelima, cara menonjol diri. Menonjol diri iaitu penampilan diri memerlukan kekemasan dan juga keteraturan supaya ianya memenuhi tuntutan moral, nilai sejagat dan juga hukum beragama. Yang keenam, cara meletak gambar.
Gambar yang diletak sebagai profil ataupun yang dimuat naik dalam akaun media sosial haruslah tidak menjolok mata dan sentiasa kelihatan sopan. Yang ketujuh, cara berbudi. Jika kita ingin membalas kebaikan seseorang kepada kita, maksud dan tujuan murni tersebut perlulah jelas supaya penerima akan menghargai apa yang diberikan oleh pengirim dan suasana tersebut pastinya mengharmonikan kehidupan sejagat. Yang ke-8, cara menghormati orang tua. Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita kerana ia merupakan satu amalan yang diwajibkan dalam setiap agama. Yang ke-9, cara menyayangi orang muda. Orang muda haruslah diberikan contoh yang baik seperti mengajar dan membimbing mereka menjadi insan yang bertanggungjawab. Etika hidup sebegini perlu berlaku secara nyata dan maya dengan jelas kebaikannya, kerana ianya pasti menjadi teladan yang baik dan juga merapatkan hubungan antara manusia. Yang ke-10, cara menyantuni etnik yang berbeza. Kita perlu menjaga sensitiviti antara sesama manusia dengan memastikan tidak wujudnya ketegangan yang menyusahkan ataupun merimaskan semuanya. Sebetulnya, tiada pihak yang menang sekiranya sentimen perkauman ditimbulkan. Dalam konteks kita di Malaysia, adalah sangat penting bagaimana kita menyantuni etnik yang bukan sahaja berbeza dari sudut adat dan budaya, tetapi juga di Malaysia ini kita mempunyai kepelbagaian dalam anutan agama. Yang terakhir adalah cara hidup normal sebagai manusia dan cara mengurus privasi diri. Secara fitrahnya, semua manusia ini perlu dihormati dan dihargai, baik dalam bentuk zahir maupun secara maya. Tuntutan kemanusiaan ini akan meninggikan lagi martabat individu yang memperjuangkan privasi diri dan juga kalangan mereka. Apapun konklusinya, dalam kehidupan kita hendaklah menggunakan ICT ini dari sudut yang positif, terutamanya bila kita menyentuh berkaitan dengan kesepaduan nasional kita di Malaysia yang berbilang kaum dan anutan agama. Kita boleh lihat antara kesan-kesan negatif apabila kita tidak menjaga etika dan peradaban kita dalam menggunakan ICT, terutamanya dalam konteks kita masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya penggunaan media sosial yang mengganggu dan menyentuh sensitiviti sama ada etnik maupun agama. Seperti yang kita sedia maklum, mengganggu sensitiviti etnik dan agama adalah perbuatan yang dianggap menghina dan boleh menyebabkan pertelingkahan. Oleh itu, pentingnya kita mengaplikasikan ICT ini secara bijak supaya ianya memberikan kesan yang positif dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menidakkan kenyataan bahawa ICT ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita pada masa kini. Kitalah yang mencorakkannya sama ada kita mahu menggunakan ICT ini ke arah yang positif ataupun negatif. Seterusnya, mari kita lihat serba sedikit Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini mewujudkan kepelbagaian media atau disebut sebagai multimedia. Antara komponen utama dalam Undang-Undang Multimedia ialah Undang-Undang Cyber. Undang-Undang Cyber ini merangkumi beberapa akta utama sebagai contoh Akta Tandatangan Digital 1997 / Akta 562, Akta Jenayah Komputer 1997 / Akta 563,
Akta Teleperubatan 1997 kurungan Akta 564, Akta Perlindungan Pengguna 1999, Pindaan 2010 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, kurungan Akta 709. Selain itu, terdapat juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kurungan Akta 588, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998, kurungan Akta 589, serta pindaan kepada Akta Hak Cipta 1987, kurungan Akta 332, dan Akta Perdagangan Elektronik 2006 untuk memantapkan lagi perundangan mengenai cyber di Malaysia. Inilah serba sedikit Akta Undang-Undang Cyber di Malaysia. Subtopik yang kelima ialah isu semasa ICT. Hasil daripada penggunaan teknologi ini, masyarakat Malaysia telah dapat mencapai maklumat di serata dunia dengan pantas dan mudah. Seperti yang kita tahu, teknologi ini telah banyak membantu manusia untuk berkomunikasi atau berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira had jarak dan masa. Perkembangan teknologi ini telah banyak memenuhi keperluan dan keinginan manusia dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam kalangan belia zaman ini yang lebih dikenali sebagai generasi Y, lahir dalam era globalisasi yang digelar sebagai zaman elektronik. Namun begitu, sudah semestinya perkembangan ini akan menimbulkan kesan negatif kepada manusia. Walau bagaimanapun, terdapat banyak isu semasa yang memberi kesan buruk terhadap masyarakat kita, yaitu terutama golongan remaja dan kanak-kanak. Pertama sekali ialah privacy. Privacy iaitu keadaan seseorang itu tidak diperhatikan atau diganggu dan memiliki hak kebebasan daripada gangguan atau pencerobohan. Manakala privacy maklumat ialah keupayaan untuk mengawal orang yang boleh mengakses maklumat tentang kehidupan peribadi kita dan aktiviti kita. Faktor terjadinya pencerobohan dan gangguan ini adalah disebabkan kecanggihan teknologi, pengalaman seseorang dalam penggunaan ICT menjadikan mereka mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru sehingga tidak mematuhi etika penggunaan ICT seperti berlakunya pencerobohan data-data sulit dan pencurian maklumat-maklumat penting syarikat. Hal ini memberi kesan buruk kepada individu dan organisasi dan mengancam keharmonian negara. Yang kedua ialah piracy, yaitu pembajakan karya cipta orang lain yang dikenali sebagai cetak rompak yang tidak mempunyai hologram yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan, seperti filem yang tidak tulen dan dibuat salinan atau dicetak tanpa kebenaran pemegang hak cipta karya tersebut. Dan ini bercanggah dengan Undang-Undang Hak Cipta. Faktor terjadinya piracy kerana berpunca daripada perkembangan teknologi, isu hak cipta, tata cara pelaksanaan penguatkuasaan, tata cara kelulusan dagangan dan peruntukan undang-undang yang sedia ada. Kesan dan impak lambakan filem tidak bertapis ini memberi kesan yang lebih besar bukan sahaja kepada ekonomi, malah kepada pembentukan moral generasi yang akan datang. Ketiga, pornografi pula adalah bahan luca yang berbentuk image, tulisan atau video yang merangsang nafsu seksual seseorang. Golongan belia ramai yang terpengaruh dan ketagih dengan kegiatan ini, dan ianya menjadi kerisauan bagi ibu bapa. Faktor terjadinya kegiatan ini adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya yang mengajak untuk menonton bersama dan pengaruh budaya asing seperti filem-filem yang berunsurkan perbuatan yang tidak senonoh, kurangnya ilmu keagamaan sehingga tidak dapat mengawal nafsu dan teknologi yang mudah untuk diakses. Kesannya, bertambahnya kes hubungan seks pranikah di negara kita, peningkatan jumlah pembuangan bayi, dan terbentuknya sikap yang negatif. Yang keempat ialah fake news, yaitu berita atau maklumat data yang salah sebahagian atau keseluruhannya yang berbentuk dalam video rakaman, teks, ataupun audio. Ianya terjadi disebabkan oleh ketagihan internet, terlalu obses menginginkan perhatian, dan kurangnya ilmu. Ini memberi kesan huru-hara dan perbalahan sesama masyarakat dan menimbulkan kerisauan rakyat. Kelima ialah deepfake. Deepfake ialah penyatuan antara citra manusia berdasarkan pada kecerdasan buatan AI yang boleh dikaitkan dengan artificial intelligence. Ia menggabungkan gambar dan video menggunakan teknik mesin belajar pada zaman kini. Faktor terjadinya deepfake adalah kerana kurangnya pendedahan mengenai hukum penyalahgunaan, perasaan dendam dan dengki yang timbul terhadap seseorang, dan mempunyai keinginan yang tinggi untuk meraih populariti dan perhatian orang ramai, sehingga kan memberi kesan fitnah terhadap individu dan masyarakat yang mencetuskan pergaduhan kerana salah faham dan mempunyai potensi dalam pencurian identiti. Keenam,
Hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membentuk provokasi, hasutan atau hinaan terhadap seseorang individu atau sekelompok yang lain seperti warna kulit, agama, jantina, dan lain-lain. Faktor tercetusnya hate speech adalah disebabkan perasaan iri atau dengki terhadap individu lain, kurangnya kawalan sosial yang menyebabkan individu bebas dalam melakukan apa sahaja, terutamanya mereka yang mempunyai psikologi yang negatif. Kesannya, muncul pembulian cyber, wujudnya kesalahpahaman antara satu sama lain dan timbulnya fitnah yang membuka aib seseorang. Yang ketujuh, social listening tools. Alat mendengar sosial ini adalah proses mendengar percakapan digital untuk memahami apa yang pelanggan katakan tentang jenama kita, industri online, dan juga tren. Perisian ini memantau dan menganalisis dan menyediakan sistem amaran awal kepada isu yang sedang berkembang, membantu Anda memberi idea tentang tindak balas yang paling sesuai seperti isu pembicaraan warganet tentang aktiviti marketing yang dilakukan di sosial media. Faktor terjadinya isu mengenai alat mendengar sosial ini adalah kerana penyebaran berita palsu yang diwar-warkan di media sosial seperti Twitter sehingga mengelirukan masyarakat, malah mengancam keharmonian negara. Yang ke-8, cybercrime atau jenayah cyber ialah suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan peranti elektronik melalui sambungan internet dan melibatkan individu atau kelompok yang mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh yang terdekat. Ini terjadi disebabkan oleh wujudnya sifat tamak dalam diri manusia dan juga kurangnya didikan ibu bapa atau agama, dan kesan daripada ini berlakunya kerugian besar dari segi keuangan dan kehilangan harta benda, data pribadi terbongkar disebabkan pencerobohan dan terancamnya keselamatan data akibat digodam. Yang ke-9, digital divide adalah adanya ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Contohnya, masyarakat yang tinggal di bandar sudah pasti dapat menikmati manfaat teknologi, berbeza dengan masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman di mana masih banyak masyarakat yang belum banyak mengerti tentang teknologi. Faktor yang menyebabkan digital divide ini berlaku adalah kerana kurangnya pendedahan ilmu mengenai teknologi dan komunikasi, ketidakmampuan dari aspek keuangan, dan pola hidup masyarakat yang berbeza. Kesannya, mereka yang memiliki ilmu yang luas mengenai teknologi mempunyai peluang yang besar dalam sumber ICT ini, berbeza dengan mereka yang hanya menerima edukasi yang minimum dalam menggunakan ICT. Isu yang ke-10, warfare weapons, ialah senjata perang. Penyalahgunaan senjata perang seperti nuklear menjadi ancaman besar kepada keselamatan manusia pada hari ini berbanding apa yang berlaku semasa Perang Dunia Kedua, memandangkan kemajuan pesat teknologi nuklear serta jumlah senjata itu yang ada begitu tinggi. Malaysia adalah termasuk negara yang terjejas teruk walaupun hanya melibatkan kawasan kecil dunia. Kesan daripada ini akan menyebabkan kehilangan banyak nyawa manusia dan juga kemusnahan bangunan. Isu yang ke-11 ialah kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar boleh berfikir seperti manusia. Ia merupakan sistem komputer yang boleh melakukan tugas yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia. Namun begitu, AI kini menjadi isu merampas kehidupan manusia dan kesannya AI dapat mengambil alih pekerjaan manusia yang mewujudkan pengangguran yang besar. Selain itu, pelanggaran privasi juga akan berlaku di mana contoh terdekat adalah pemerintah China yang memanfaatkan teknologi pengenal wajah untuk mendeteksi pergerakan rakyatnya. Ini juga boleh dikaitkan dengan deepfake, iaitu pengubahan wajah dan suara dalam sebuah video. US juga antara negara yang mengembangkan AI dan machine learning agar dapat memanipulasikan data dan mengontrol AI untuk menyerang pihak lawannya. Isu yang terakhir iaitu postmodernism values, yang merupakan salah satu perspektif, pandangan, cara pikir, teori, filosofi yang bermaksud untuk memahami atau menjelaskan fenomena sosial di masa kini. Contoh isu postmodernisme value ialah kelompok-kelompok feminisme dan homoseksual meminta pengakuan akan adanya sebuah hak asasi manusia kepada publik. Malah pada zaman ini telah muncul apa yang dikatakan keluarga alternatif yang telah diberikan kedudukan secara legal oleh perlembagaan khususnya di Amerika Syarikat seperti pasangan lesbian dan homoseks. Dan ini kesannya telah mencemarkan nilai-nilai budaya masyarakat pada zaman kini. Kesimpulannya, pengaruh ICT dalam
tahap kemodenan dan kehidupan masa kini tidak dapat dielakkan dan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan khususnya generasi muda. Ianya telah menjadi sebahagian daripada kehidupan moden kini, namun ianya disalahguna untuk kepentingan pribadi, organisasi dan juga politik. Bagi mengelakkan atau mengurangkan kesan negatif serta menjamin survival nilai-nilai positif masyarakat, semua pihak dari berbagai peringkat mestilah memainkan peranan mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat kita, khususnya bagi generasi muda, bagi mengelakkan daripada kesan negatif yang akan semakin parah. Dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan pendidikan dan budaya mestilah juga meletakkan isu salah guna dan kesan negatif ICT ini sebagai suatu yang penting bagi pemodenan dan pembangunan negara bangsa Malaysia. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.